Jalan. Sikit. Cepat sikit jalan. Pegang dia kat mana? Assalamualaikum, Datuk Bendahara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temenggung, Laksmana. Ini dia, Datuk. Orang yang cuba membunuh Datuk maghrib tadi. Siapa namamu? Asalmu? Dan mengapa Tuan Hamba mahu membunuh hamba? Jawab. Sabar, Temenggung. Nama aku Marga Paksi. Orang upahan Betara Majapahit. Datang untuk membunuh kau dan Sultan kau. Kurang ajar. Sabar, Datuk. Malam ni, masukkan dia dulu ke bilik kurungan. Esok kita bawa dia menghadap Sultan. Dengar apa kata baginda. Beta bebaskan Marga Paksi. Ampun, tuanku. Tapi mengapa, tuanku? Bukankah dia ini berbahaya? Mahu membunuh kita semua, terutama tuanku. Benar. Tapi dia belum membunuh lagi. Dalam agama kita, hukuman kisas bunuh hanya berlaku apabila dia telah didapati membunuh. Tetapi beta jatuhkan dengan hukuman lain yang setimpal dengan niatnya yang jahat itu. Arahkan dia bekerja sebagai buruh di pelabuhan dengan pengawasan ketat dari Datuk Syahbandar. Sehabis kerja, kembalilah ke penjara hingga selesai 2 purnama lamanya. Tapi, pastikan makan minumnya terjaga seperti rakyat biasa. Setelah selesai hukuman kamu di Melaka ini, beta mahu kamu sampaikan pesan buat Betara Majapahit. Katakan, masalah keluarga selesaikan secara keluarga. Bukan dengan kekerasan atau pertumpahan darah. Kerana kita sebagai umat Islam, bersaudara walau apa jua suku dan negara. Jadi berdamailah kita di dunia ini, agar kita dapat ke syurga yang sama. Nasib baik Sultan tu adil. Kalau aku, jangan harap kau boleh hidup. Hamba gusar kalau Sultan terlalu baik. Musuh akan makin berani menentang kita, Datuk Bendahara. Bertenanglah semana. Sultan tahu apa yang dilakukannya. Kita tunggu dan lihat dahulu. Astaghfirullahalazim. Tuanku, maafkan Patik mengganggu. Sudah siapkah tuanku untuk memulakan kembara menemui rakyat? Mereka semua telah sedia menanti tuanku. Ya, sudah Datuk. Sebentar lagi beta akan turun. Maafkan Patik. Patik lihat tuanku resah sedari tadi. Adakah Marga Paksi itu masih menyusahkan hati tuanku? Jika benar, izinkan Patik laksanakan hukuman yang lebih berat untuk dia. Tidak. Jadi, apakah gerangan yang membuatkan tuanku terganggu pagi-pagi ni? Siam. Tapi tak mengapa, Datuk. Lupakan dulu. Mari kita mulakan pertemuan dengan rakyat. Itu lebih penting sekarang. Titah dijunjung, tuanku. Itu stand kita lah. Apa tuanku buat kat sini Belum waktu Zuhur lagi rasanya. Tuanku kan tak pernah tinggal solat duha. Oh. Siapa gerangannya itu, Datuk? Kalau tak silap Patik, namanya Kiai Bambang. Dari Aceh yang datang berdagang dan punya keluarga di Melaka ni, tuanku.
Dengar cerita juga, dia tu sangat tinggi ilmunya. Ilmu? Ilmu apa? Ilmu Melayu. Ilmu persilatan, mati suri, lipat bumi, parang terbang, kawalan cuaca, pusat angin, tafsir mimpi. Tafsir mimpi? Ya, tuanku. Mau Patik panggilkan dia? Tak mengapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuanku? Ampunkan Patik. Patik tak perasan tuanku ada di sini. Sedap suara kamu mengalunkan ayat tadi. Tersentuh hati beta mendengarnya. Oh, itu ayat dari surah Luqman. Maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu Dari manusia kerana sombong dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi banggakan diri. Tuanku hafal ayat itu. Berkat ajaran Said Maulana, guru beta. Ada apa-apa yang boleh Patik bantu, tuanku? Ada. Tapi, beri beta masa sebentar. Beta mau bersolat duha dulu. Baik, tuanku. Maka setelah selesai urusan dengan Tuhannya, Sultan Mansur berkenan meneruskan perjalanan menemui rakyat. Dari satu perkampungan ke perkampungan lain, dari satu pekan ke pekan. Namun sepanjang itu juga, Sultan masih resah gelisah, mengenang makna mimpinya. Jika diikut ilmu yang sedikit yang ada pada Patik ini, makna mimpi tuanku itu lebih kurang begini. Bahawa negeri Melaka di bawah pemerintahan tuanku akan dilindungi oleh suatu kuasa yang diketuai oleh wanita. Wanita? Siapa? Kenapa wanita? Itu Patik tidak pasti. Bendahara, Tuanku, sudah siapkah segala peralatan dan bekalan untuk berlayar ke negeri China itu? hampir siap, Tuanku. Tapi mengapa ada ragu dalam suara Datuk? Apakah Tuanku sudah tekad untuk minta perlindungan dari mereka? Ya. Tuanku, adakah hanya kerana mimpi itu? Tidak. Mimpi itu hanya mainan tidur beta sahaja. Tak mungkin seorang wanita akan mengetuai sebuah negara. Pastikan persiapan ke sana disegerakan, Datuk. Titah dijunjung, Tuanku. Ayuh, kita lekas sikit. Kita tidak banyak masa. Maka berjalanlah Sultan mencemar duli, meredah onak dan duri, demi bertemu rakyat yang dimuliai. Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Beri laluan! Beri laluan! Daulat tuanku! Beri laluan! Daulat tuanku! Agak ramai yang datang hari ini, Tuanku. Kalau ramai yang datang, bererti ramai yang tidak puas hati dengan kepimpinan beta. Kalau ramai yang datang, Tuanku, bererti sultannya adil dan tidak ditakuti rakyat. Satu demi satu permasalahan rakyat didengari, lalu dicatat oleh Datuk Bendahara untuk diambil tindakan wajar. Begitulah tuanku Sultan yang berjiwa rakyat. Sanggup bercekang mata, berselimut malam, hinggalah selesai segala. Habislah dia. Siapa suruh dia tidur semasa bertugas? Tuan hamba tak kenal lagi kepada sultan kita. Yang letih dan mengantuk tu akan disuruhkan bandal. Ya, tuanku memang baik. Tapi, hamba tetap risau orang akan ambil kesempatan atas kebaikannya. Lagi pula, bila hendak bersahabat dengan negara Cina itu. Hamba faham kerisauan Datuk tu. Tapi perlu ingat,
Sultan hanya jalinkan persahabatan dan minta perlindungan dengan mereka. Tapi bukankah selalunya apabila negara yang meminta perlindungan itu, pengakhirannya pasti akan dijajah oleh negara yang melindungi? Beginilah Datuk Bendara. Apa kata Tuan pastikan bahawa ada syarat untuk minta perlindungan supaya kita tidak dijajah kelak. Bukti dan tunjukkan bahawa Melaka ini juga kuat dan berjajahan luas. Sebuah negeri berdaulat dan keramat. Barulah negeri Cina akan hormat dan menganggap Melaka sebagai kawan, bukan tawanan. Setuju, Datuk? Nanti hamba sampaikan pada Sultan kata-kata Datuk tu. Terima kasih, Datuk. Akhir pergi juga orang Melaka konori Cina tu Tok Penghulu. Ya, perginya untuk kebaikan kita semua. Tok, dari mana yang wakilkan kita tu, Tok? Tun Pepati Putih dan Lanang. Tapi Tok kan, apa tujuan Sultan kita akan kita kumpul sagu berkoyan-koyan lagi tu? Awak ni mak bunga. Dia lagi tahu. Dia Sultan kita. Awak ni agak kopi je lah. Awak ikut je lah. Yalah. Adapun, setiap butir sagu mewakili satu orang penduduk. Jadi apabila ada berguni-guni beras sagu ini, itulah buktinya rakyat Melaka sangat ramai. Dan jajahan kita juga sangatlah luasnya. Jadi, apa maknanya? Bermakna, Melaka bukanlah calang-calang negeri untuk berbuat sahabat. Lebih lagi, ia juga tunjuk balas dari Sultan Melaka kepada Maharaja Cina yang menghantar surat terlebih dahulu. Surat apa? Boleh hamba tahu? Seingat hamba, begini bunyinya isi surat itu. Ini surat dari bawah kaus Raja Langit. Datang kepada Raja Melaka. Bahawa kita dengar warga Raja Melaka Raja Besar. Maka kita hendak bersahabat dengan Raja Melaka. Bahawa tiadalah lagi raja-raja besar dalam dunia daripada kita. Dan tiada siapa tahu akan bilangan rakyatnya. Maka daripada sebuah rumah sebilah jarum, kita pintakan. Itulah jarumnya. Syarat sebuah pulau kita kerahkan ke Melaka. Jadi, sagu ini juga balasan dan bukti dari Melaka untuk Cina. Betul. Bijak. Sungguh bijak tuanku kita. Tuanku, bendara dan Laksmana juga. Begitulah siang berganti malam. Hari berganti hari. Minggu bertemu bulan. Pelbagai rintangan dilalui rombongan demi satu perutusan. Lalu apabila tiba hari yang dinantikan, maka jejaklah kaki mereka di perairan negeri bermaharaja itu. Turunkan sao! Tun Pepatih dan rombongan dibawa ke istana. Dirai dengan ria, gemilangnya tarian naga. Lalu dipertemukan pada seorang wanita jelita, iaitu Lipo namanya. Apakah Cik masih sugur dengan arahan Maharaja? Hebat sangat ke Melaka itu? Hingga mereka dirayakan sebegini besar oleh Maharaja kita? Kalau setakat dia punya amarda yang besar, atau ada emas dan timah di negara mereka, atau sagu yang berguni-guni, di negeri lain juga ada semua itu. Tapi di negara lain, pelabuhannya tidak sehebat pelabuhan Melaka pada zaman ini. Perdagangan di sana membelangsangkan. Pusat pertemuan seluruh dunia juga berlaku di situ, Cik Lipo. Kalau hebat,
Mengapa Maharaja tidak menghantar kamu saja ke sana, Laksmana? Hari ini kau hantar aku pulang. Esok aku datang semula melangsai dendam. Jangan kau fikir hukuman atas aku telah tamat. Maka tamatlah tugas aku membunuh. Selagi ada dendam Majapahit pada kau, selagi itu kau enggak selamat. Hoi Marga Baksi, lu sudah tumpang sama kapal gue. Apa lu mau tidur saja? Sebentar lagi kita sampai ke darat. Ayo, deras kerja. Mau rehat pun susah. Masih gusarkah tuanku akan mimpi? Mimpi adalah permainan tidur, tuanku. Tapi mimpi telah pun ditafsir. Namun doa boleh mengubah apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kerana encik lebih hebat dari aku. Aku cuma tahu berperang, sedangkan encik menteri yang mahir mentadbir dan berdagang. Banyak lagi menteri lelaki di sini yang bijak dan berkebolehan. Mengapa aku perempuan juga yang disuruh? Barangkali Maharaja mahu jadikan Cik sebagai simbol penyatuan antara dua benua. Seperti mana Puteri Wang Zhaojan dari dinasti Han dulu. Dia mengembala dan berkahwin dengan Raja Tibet. Lalu dengan perkahwinan mereka itu telah mendamaikan dua suku yang asyik bertelingkahan sejak dulu. Perkahwinan? Hais, siapa kata saya mau kahwin? Itu cuma contoh, Ma. Jadi, setuju ah? Setuju atau tidak, arahan telah dikeluarkan untuk saya ke Melaka. Maka berangkatlah Lipuh ke Melaka, tanah penuh berkat dan mulia. Bersamanya dibawa 500 pengiring, lelaki, wanita, dayang hulu balang, tua dan muda. Hanya dengan tujuan yang satu, berbakti pada Maharaja Cina tatkala itu. Begitulah siang berganti malam, hari berganti hari, minggu bertemu bulan. Lipuh menjadi saksi keluasan alam yang pertama kali dilihat depan mata. Dari Cina, dia kembara ke tanah yang masih asing baginya. Tun Pepatih? Oh, Cik Lipuh. Ya, ada apa? Tuan tahu, Melaka ini masih asing bagi saya. Ya, benar. Jadi, apa salahnya Tuan ceritakan sejarah Melaka ini supaya saya kenal Melaka lebih dalam? Oh, sejarah Melaka punya kehebatan sendiri. Panjang ceritanya kalau mau diceritakan habis. Perjalanan kita juga masih panjang. Baiklah. Semua kita tahu bahwa pertemuan Tanah Melaka bermula dari para mesuara yang berasal dari kerajaan Sriwijaya yang telah jatuh akibat tentangan Majapahit pada tahun 1377. Lalu beliau ke Temasek, kemudian ke Melaka sekitar tahun 1400. Maka sejak itu, Melaka gigih dibangunkan oleh Sultan Muhammad Shah, Sultan Muzaffar Shah, hinggalah ke hari ini Sultan Mansur Shah. Jadi secara ringkasnya, dari kejatuhan Sriwijaya dan Majapahit, maka muncullah Melaka sebagai penguasa dengan beberapa buah negeri takluknya. Banyakkah negeri di bawah jajahan Melaka? Kelang, Bernam, Perak, Jugra, Kampar, Indragiri, Pahang, Indrapura, Lingga, Rokan, Tunggal, Rupan. Ya, kerana Melaka punya ramai pemimpin yang beriman, bijak dan berpandangan jauh,
serta mendapat sokongan padu dari rakyat dan pahlawan-pahlawan kami yang gagah dan setia. Dan perlu tahu juga, Melaka bukan sekadar menjajah pentadbiran, tetapi juga memajukan perdagangan di setiap negeri takluk kami. Bermakna, makin maju negeri, makin majulah rakyatnya. Begitulah nampaknya. Atau segala yang Tun Pepatih cakap tadi hanya indah kabar dari rupa saja. Biarlah mata melihat dari kata yang berbicara. Apa bising-bising ni? Cik Lipo, kita sudah sampai Melaka. Akhirnya, Cik Lipo, inilah tanah kami, Melaka. Benarlah kata Tun Pepatih, Melaka memang hebat. Begitu juga Cik Lipo. Hanya mereka yang hebat layak bertugas di negeri yang hebat. Tapi, satu perkara dia lupa jangan. Bertambah hebat negeri, bertambah hebat juga dugaan.